Sambung kita panduan mengurus jenazah, muka surat 16, sembahyang jenazah. Jadi kita masuk perbincangan tentang sembahyang jenazah, ataupun sembahyang mayat lah. Salah satu di antara dalil-dalil sembahyang jenazah ialah hadis yang berikut. Jadi, di sini musannif dia mendatangkan dalil dulu bagi sembahyang jenazah tu. Eloklah. Lah ni orang nak tahu dalil Allah ni, walaupun dia bukan ahli bagi dalil pun, dia tetap dia nak tahu juga. Kalau orang baca matan Jurumiyah kata, kalau kita buh matan Jurumiyah pun habaq hadis pun dia percaya. Padahal dia boleh percaya benda macam tu. Tapi dia nak tahu juga dalil. Jadi dia kata, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sallu ala sahibikum, rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ni riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Kuatlah hadis ni, sahih dia tu kuatlah bila dua orang ni yang riwayat. Dia kata apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Abu Hurairah, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakni kepada orang-orang Islam yang hadir, orang-orang Islam yang hadir yang ada pada masa itulah. Nabi sebut siapa orang Islam kat sini kena kepada sahabat. Sahabat-sahabat yang hadir pada waktu itu, Nabi bersabda, Nabi suruh apa? Sembahyangkanlah jenazah sahabat kamu ini. Nabi kata sallu ala sahibikum. Sembahyanglah oleh kamu di atas sahabat kamu ni. Saya ikut itulah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma dia kata nota kaki tu nombor 1. Dia kata fiqhus sunnah, ambil dalam kitab fiqhus sunnah. Hadis ini ada hubungannya dengan orang mati yang meninggalkan hutang, yang akan diterangkan pada tempatnya yang khas, yang khususlah. Jadi hadis ni Nabi suruh sahabat sembahyang di atas sahabat jugalah. Jadi cerita dia, orang yang mati ni dia meninggalkan hutang. Jadi Nabi ni bila orang mati ni ada di kalangan sahabat ni wafat, maka Nabi dia akan tanya dulu dia ni ada hutang ke tak ada hutang. Kalau dia ada hutang, lepas tu cek pula harta dia. Dia ada harta dah untuk bayar hutang tu, harta hak dia tinggal tu lah. Kalau tak ada harta, lepas tu tak ada orang yang nak tolong bayar, maka Nabi akan suruh sahabat aja sembahyang. Nabi tak sembahyang. Tapi bukan tak boleh sembahyang, sebab Nabi suruh sahabat sembahyang. Maksud dia kena sembahyang jugalah. Cuma Nabi tak sembahyang. Sebab apa? Sebab Nabi nak tunjuk kata satu ancaman yang besar bagi orang yang hutang tak mau bayar. Tu kena jagalah orang berhutang ni. Jadi bila orang tu dia berhutang, kalau dia tak bayar, tengok pula dia ni macam mana. Dia ni orang yang mampu bayar ke tak mampu. Kalau dia ni memang orang tak mampu bayar, dia mati pun tak ada harta apa dia tinggal, dia memang tak mampu betul lah, maka hak ni selamat. Tak ada masalah buat lah. Nak buat macam mana dia tak mampu? Pergi kerja dah tak lepas dia. Pergi kerja tak lepas biar. Tapi kalau dia ni orang yang mampu bayar, dia tak mau bayar hutang. Saja dia tak mau nak bayar, padahal dia ada harta aja untuk bayar tu ada. Mampu boleh bayar, tak ada masalah apa. Tapi tak mau bayar. Maka hak ni
Kalau dia mati nanti dekat akhirat nanti, orang yang macam ni dia akan bayar hutang kepada orang yang bagi hutang tu dengan pahala dia. Jadi orang yang bagi hutang ni dia boleh dua pahala lah. Satu pahala dia bagi hutang, lepas tu pahala orang tak mau bayar hutang tu. Dia boleh lagi. Dia makan keliling orang panggil. Tu. Sebab tu kalau orang minta hutang bagilah. Dia jangan bagi banyak. Dia boleh tengoklah. Ada orang ni memang dia kaki hutang tak mau bayar, dia buat payah. Waktu nak minta laju lah. Tapi nak bayar dia buat liat tu. Hak ni cukup masalah. Jadi tengok, Nabi nak tunjuk kata ancaman besar sungguh kepada orang yang berhutang tak mau bayar ni. Orang hutang tak bayar ni, sampai Nabi sendiri tak semayang. Nabi sendiri tak. Wallah alam lah tu. Tu orang memanglah dia dengar orang tua-tua lah kata macam tu lah. Tak tahu dia tergantung tentang mana tu. Ya. Tapi hak tu pun dia kena tengok pula lah. Boleh jadi riwayat tu kalau dia tak ubah kuat. Cuma hak tu pun ancaman lah bagi orang yang berhutang. Ancaman. Tapi Nabi bila dah Islam ni dah kemah dah waktu tu, duit Baitul Mal pun dah banyak, Nabi pun ada harta ke apa semua, maka Nabi yang akan tolong bayar hutang tu. Sebab ada hadis yang lain, Nabi mengaku dia yang akan tanggung hutang si mati yang tak bayar tu, umat dia tu. Tapi awal-awal tu Islam tak apa nak kemah betul lagi. Duit Baitul Mal pun apa pun tak ada lagi. Maka hak ni tak payahlah. Cuma Nabi nak ancam, tak mau bagi orang ni duk berhutang ikut dan, tak mau bagi orang hutang tak apa buat liat bayar, maka Nabi tak semayang dekat atas orang yang berhutang tu. Yang mati tu. Habis yang tu. Nanti dia ada tempat yang khusus lah, kita akan tengok lah perbahasan tentang tu. Jadi dekat hadis ni betul yang kata nak kena semayang jenazah tu pada kata sallu tu lah. Sallu ala sahibikum tu. Hak tu suruhan. Nabi suruh sahabat sembahyang di atas sahabat. Menunjukkan sembahyang jenazah ni dia di antara satu perkara yang wajib lah kita kena buat. Cuma wajib dia tu fardu kifayah lah. Hak tu maklum. Tapi kalau tak ada orang, kita seorang ada, hak mati kawan kita, tak ada orang nak bayang dia, jadi fardu ain kat kita. Kita kena tu bayang lah. Kita kena buat. Lagi tengok dia kata lagi, sembahyang jenazah sama sahaja syaratnya semayang jenazah tu. Jadi syarat bagi semayang jenazah tu sama. Sama mana? Seperti sembahyang yang lain. Ni sembahyang yang lain lah. Sembahyang fardu yang lain ke, sama saja syarat untuk sembahyang tu. Dia kena suci daripada hadas, dia kena menutup aurat, samalah. Dia kena menghadap kiblat, samalah. Dia kena masuk waktu tak? Kena masuk waktu. Bila masuk waktu bagi sembahyang jenazah? Bila dah mandi mayat. Bila dah mandi mayat, ketika tu masuklah waktu bagi sembahyang jenazah. Betul. Jadi dia sama syarat dia dengan sembahyang fardu. Cuma ada qil. Ada pendapat sebahagian ulama di dalam mazhab kita Syafi'i yang mengatakan sembahyang mayat ni sah orang yang tak ada wuduk sembahyang. Sebab bagi qil ni, dia kata sembahyang mayat tu doa saja. Sembahyang mayat ni doa. Doa dia tak syarat ada wuduk. Kalau kita tak wuduk pun boleh doa. Dia bukan syarat ada wuduk. Setengah orang tu kat tempat kerja kan pagi-pagi hak jenis
bos jenis ni sikit lah, Islamik sikit, dia akan ajak dulu. Kita baca doa dulu sebelum buat kerja tu. Kadang bukan ada wuduk pun. Nak makan, bukan ada wuduk pun kadang tu. Nak makan, nak baca doa makan. Nak syarat ada wuduk ke? Tak. Doa tak syarat ada wuduk. Jadi ada qil kata sembahyang mayat ni sah kalau orang tu tak ada wuduk. Sebab sembahyang mayat ni hanya doa. Hanya doa. Maka qil ni mardud. Abanglah. Abang siap. Qil ni mardud, ditolak, tak boleh nak beramal sebab rosak. Rosak. Sebab hak betul dia sembahyang mayat ni dia sembahyang. Sembahyang pada istilah. Bukannya sembahyang pada lurah dengan makna doa saja. Tak. Dia sembahyang pada istilah semua. Dengan makna aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Sembahyang pada istilah ni beberapa perkataan, beberapa perbuatan, mula dengan takbir, sudah dengan salam. Sembahyang mayat ada takbir? Ada. Sembahyang mayat ada salam? Ada. Ada perkataan dalam tu, bacaan ke apa? Ada. Perbuatan qiyam ada. Jadi kalau gitu sembahyang mayat ni sembahyang. Bila masuk dalam sembahyang, maka Nabi sebut dalam satu hadis, la salata liman la wudu'a lahu. Tidak ada jenis sembahyang bagi mereka yang tak ada wuduk. Bagi mereka yang tak ada wuduk, tak ada jenis wuduk bagi dia. Jadi kalau tak berwuduk, tak boleh nak sembahyang. Maka sebab tu naqil tadi cuma habaq saja ada pendapat. Habaq saja, bukan nak suruh beramal macam tu. Lagi piduk mayat-mayat tak ada ayat mayang pula dia buat ajar macam tu. Jadi imam pula tu lagi lok-lak tu. Ada lah. Ada. Tu masalah dia kadang baca tak habis tu. Baca tak habis. Dia tahu ada ni tak ada mayang, baca bagi habis dulu. Tak boleh. Dia kena habaq bagi habis lah. Dia kena fatih elok lah. Jadi pendapat yang kata sembahyang mayat tak payah ada wuduk pun tak apa, hak tu mardud. Mardud. Pendapat tu fasik, tak boleh beramal. Kalau setakat dhaif kita boleh ikut lagi. Hak ni dah sampai dhaif, dia terlalu teruk, hak tu tak boleh nak beramal lah. Pendapat macam tu. Cuma ada habuan kita ceritalah. Cerita kata ada nak buat tak boleh. Kot tu. Macam ni lah masalah qasar maghrib. Ada qaul qasar maghrib. Ada juga ustaz buat lah. Tak tahulah. Ustaz lah. Ustaz buat orang tu. Dia kentut-kentut pergi mayang terus je. Jadi kena ingatlah, tak boleh buat macam tu. Qasar, kalau kita mengaji bab jamak qasar ni maghrib. Ada qaul dalam mazhab Syafi'i kata boleh qasar maghrib. Maksud dia buat qasar je bukannya buat 1.5 lah. Pergi buat 1.5 pula. Buat 2. Buat 2 tu qasar maghrib. Maksud dia kita buat 2. Tapi qaul tu boleh ceritalah, nak beramal tak boleh. Nak mardud. Dia kalau takat dhaif biasa tak apa lah. Boleh beramal. Tapi kalau sampai tahap mardud ni, tu tak payahlah. Jadi sembahyang mayat ni sebab tu dia jaga saya dah syarat dia sama dengan sembahyang yang lain. Kalau sembahyang yang lain pun kena suci daripada hadas, maka sembahyang mayat samalah. Kena suci daripada hadas juga. Tu untuk sembahyang mayat. Cuma lagi
untuk semayang mayat ni dia ada lagi lah penambahan syarat dia lagi. Nah, di antaranya syarat yang ditambah tu mayat tu mesti suci daripada najis pada badan dia dan juga kain kafan dia. Kena suci daripada najis. Hak tu cerita tu hak kena kata suci daripada najis tu kalaulah kita semayang mayat tu mayat yang bukan dalam kubur. Nah, dia bukan duduk dalam kubur. Kita tak tanam lagi lah. Kalau duduk dalam kubur pun kita boleh pergi mayang. Nah, dah kita tak mayang lagi dia. Tapi kat kubur ni kita tak kebir mayang. Picek tengok ada orang kita tak mayang tu kat kubur. Bila lalu tu takbir ya. 4 kali bukan panjang pun. Boleh, tak ada masalah apa. Janji dia mati. Dia mati dah. Boleh, tak ada masalah apa. Bukan tertutup. Nak. Pergi ya, mayang. Boleh. Nah. Pergi mayang. Dia tak ada masalah. Nak. Dah rajin pergi kubur kan. Pergi singgah mayang. Boleh. Tak ada bila apa boleh mayang kat kubur, tak ada masalah apa. Depa pun tahu kot kata boleh mayang kat kubur ni, tak ada masalah apa. Kita mayang mayat je. Mayang bukan nak gaduh rokok apa sampai diri je. Tapi kalau dah kita mayang tak boleh lah. Mayang hak tak mayang lagi lah. Tengok mayat apa ni kubur saja, mayang mayat Kalau Kedah kan mayat. Kalau Kedah mayat dia bagi RM5. Nak Kedah. Dek minyak lah apalah. Pi kubur kat belah Kedah tu. Waktu raya kan banyak waris pi tu lak kubur. Mai saya nak mayang ni. Tapi bagi RM5. Kutik tak ada raya kat kubur. Pernah. Boleh RM50. Dapat saya mayang bagi RM5. Mana? Waktu dia mati tu? Tak. Boleh? Dia ada syarat balik? Tak ada bahkan kalau semayang mayat hak duduk dalam kitab sulam kata hak duduk hak mati, kita kata dalam tahun ni kan, kita mayang ghaib kan. Semua hak mati tahun ni. Tak ada masalah apa. Habis. Dia ada syarat balik. Rasa tak jumpa syarat balik. Tak ada. Tak rasa jumpa syarat balik. Tak ada. Tak jumpa syarat. Tak apalah, kalau kita jumpa nanti kita tengok ke depan ni. Tapi tak pernah jumpa lagi tu. Kok ada lagi tak kita lah. Habis hang tu. Jadi dia kata tu, dia macam dengan sembahyang lain juga. Cuma tu sembahyang mayat ni dia suci, dia syarat dia tambah lagi, dia syarat dia kena mayat tu sucilah daripada najis. Badan dia, kain kafan dia, apa tu ada kain-kain yang melekatkan dia lah. Dia kena suci daripada najis. Syahid tak boleh mayang. Tu pun mayat tu yang kata suci tu kalau bukan dalam kubur lah. Adapun kalau mayat memang dalam kubur, tu dia tak syarat suci daripada najis lah. Tak syarat suci. Macam tu. Hak tu tak apa. Kalau dia berhubung dengan najis ke, dia kena najis ke, dia duduk dalam kubur dah tak apa. Tak ada masalah apa. Sah kita semayang kat atas kubur dia. Betul. Syarat kena balik. Betul. Syarat kita dia mati tu, syarat dia kita kena balik. Betul. Kita orang yang nak semayang tu. Ketika orang si mati tu dia mati, orang yang nak semayang tu dah balik lah. Betul. Dia ada syarat tu. Tu pun topik saya tu. Terlupa lah. Betul dia. Betul. Syarat dia kita
kita dah balik. Nah, tapi kalau kita tak balik lagi, kawan tu mati, sebelum kita balik lagi, kita baru 2 tahun masa tu. 3 tahun mana balik lagi. Nah, 7 tahun kan tak balik lagi, 8 tahun tak balik lagi. Kawan tu mati, hak tu bila kita balik pun kita nak pergi mayang kat kubur dia tak boleh. Hak tu. Nah, hak tu cari penyakit tu. Habis hang tu. Lepas tu di antara syarat dia lagi, syarat dia lagi mayat tu sudah mandi. Sudah dimandi. Sudah dimandi dia kan mayat tu. Syarat dia kena mandi dah lah. Kalau tak mandi lagi tak boleh mayang lah. Kot tu. Adapun yang tak boleh mandi, kalaulah mayat tu tak boleh mandi, kita tayamum. Jadi kita semayang lepas tayamum mayat tu lah. Tu di antara syarat yang ditambah lagi lah. Untuk si mayat tu dia mesti syarat dia sudah mandi. Lepas tu kalaulah semayang untuk orang yang hadir, untuk mayat yang ada di depan. Mayat yang ada depan kita ni, jangan kita letak mayat belakang. Itu tak sah. Dia kena mayat letak depan. Tak boleh kita ambil letak belakang lah, dia mati lah. Dah mayang lah. Kita pergi depan pula. Tak lama kita mati pula. Tak boleh gitu. Tak boleh. Dia kena syarat dia mayat duduk depan. Mayat duduk depan, kita kena duduk belakang pada mayat. Kita kena duduk belakang. Itu di antara syarat dia lagi lah. Walaupun mayat tu dalam kubur. Mayat duduk dalam kubur pun, kita tak boleh semayang lepas pada mayat tu. Kita kena pergi duduk tepi kubur tu, menghadap kiblat. Duduk belakang pada mayat dah. Lepas tu takbir mayang. Macam kita buat talqin. Cuma talqin selalu kita akan duduk belah muka. Maksudnya kita akan membelakangi kiblat. Kita duduk belah muka mayat tu. Tu. Talqin macam tu. Tapi kalau semayang, kita pergi duduk belah belakang dia. Kita duduk belah belakang dia, kita takbir. Doa mana boleh. Mana-mana boleh. Dia doa ni kiblat dia langit. Imam Nawawi sebut kata apa? Kiblat doa ni langit. Ni dalam syarah Muslim. Seperti mana dia kata kiblat semayang tu Kaabah, maka kiblat doa tu langit dia tu. Langit kiblat doa. Jadi tak ada masalah apalah. Cuma tengok keadaan lah, dia kalau ikut afdal tu, dia kalau ikut adab berdoa pun, kita kena menghadap kiblat. Kena menghadap kiblat tu adab lah. Tapi tengok pula kalau macam kita ni, kalau kita ni pergi makam Nabi ke? Makam Nabi. Takkan kita pergi duduk belah belakang dia. Jadi tak apa nak kena ngadap pula waktu tu. Jadi ikut mana pun kita nak kena pergi duduk depan lah. Duduk depan, doa bagi salam kat Nabi apa semua, takkan pergi salam belakang dia. Jadi ikutlah kita akan lalu ikut tu lah. Lalu pintu tu lah, tempat dia tak masuk lah. Habis tu. Jadi di antara syarat dia lagi, mesti mayat tu duduk depan. Lepas tu syarat dia lagi, jangan kita jauh daripada mayat tu. Antara mayat dan orang semayang tu jangan lebih daripada 300 hasta. Kalau tempat tu lain daripada masjid. Kalau masjid lebih tak apa. Tapi kalau lain daripada masjid, macam surau ke, ataupun kita semayang dekat tempat lapang ke, jangan kita duduk jauh daripada mayat tu 300 hasta. Kalau kita duduk jauh daripada daripada mayat tu 300 hasta, tak sah lah mayang. Kalau buat raib tak apalah. Untuk semayang hadir tak boleh.
Dia tak boleh duduk jauh. Kalau sah tak apalah. Kalau sah bersambung, hak tu tak apa. Tapi kalau tak ada sambungan apa tu tak boleh. Tak ada sambungan apa. Jadi kalau tak, jiran kita mati tak jauh mana pun. Jiran kita ngomong kita belah. Kata tak apalah, aku mayang kat sini. Mayang. Tapi dia kena jagalah, jangan ada benda yang menyekat untuk laluan ke mayat apa semua tu tak boleh kan. Sebab tu mayat-mayat, kalaulah kita semayang kat rumah jangan tutup. Jangan tutup. Jangan tutup kandar tu. Tak boleh lah, tebuk lah. Tebuk buat laluan lah. Jadi apa kalau semayang rumah, dia kena buka. Tudung kena buka. Tapi kalau semayang dalam masjid, tutup pun tak apa. Tutup tak apa, tudung kayu tu kalau dalam masjid. Dia macam masalah mayang jemaah lah. Mayang jemaah kan, tirai ni, orang perempuan, dia kena buka kat tirai tu. Kena buka juga sikit, haban seorang lalu. Tidak tak sah habis orang belakang tu. Mayang, kalau tutup habis, surau, tak boleh. Tapi kalau masjid, tutup terus lah tirai tu. Sah orang belakang tirai tu ikut imam depan, tak ada masalah pun. Boleh faham tak? Dia macam kan mayang jemaah tak? Dia jangan ada benda yang menghalang kita ke mayat tu, tak boleh. Tak boleh. Habis hang tu. Lepas tu, syarat dia lagi itulah. Syarat dia jangan ada dinding antara mayat dan orang yang semayang. Tak sah ulama kata semayang mayat dalam kandar yang ditudung. Kalau semayang tu luar masjid, tak sah. Sebab kandar tu dia macam dinding. Dia macam dinding. Tak boleh. Dia buka tudung kandar tu. Dia buka kain, tutup kain pula tak? Tak boleh. Kalau qaul mu'tamad tak lepas. Mungkin dia ikut qaul dhaif pun. Tapi ada qil lah. Qaul dhaif tak ada. Qaul dhaif kata sah juga kalau kita tudung tu, tapi dhaif lah qaul tu. Qaul dhaif tu kata sah, tak ada masalah apa. Walaupun tudung semua. Bukan tasqat, tudung semua. Qaul dhaif kata sah. Tapi kalau kita nak bincang qaul mu'tamad tak sah, kena buka apa? Kat tak apalah. Habis hang tu. Tu syarat-syarat dia lagi lah. Tengok lagi dia kata tetapi berlainan sedikit rukun-rukunnya. Rukun-rukun bagi semayang jenazah tu berlainan, tak sama. Rukun semayang jenazah tu tak sama. Syarat sama, cuma ada penambahan sikit. Tapi tang rukun, hak tu dia ada berbezalah. Sebab apa? Kerana ia semayang mayat tu tidak mengandungi rukuk dan sujud. Rukuk tak ada, sujud tak ada. Dia tak ada hak tu. Tak ada. Duduk tahiyat pula lagi pening. Ada itu depa buat video tu gen Covid lah, duk urus mayat Covid kan. Hak rokok pun dah Tok Imam tu. Pening Tok Imam. Dia kena virus apa tahu. Rokok terus. Rokok. Mayat-mayat rokok. Lagi teruk pada Covid tu. Lagi teruk pada Covid. Tapi rokok. Itulah. Tak panggil orang pakar hak reti buat lah, kita kata kan. Hak reti buat semayang apa semua ni, bagi dia lah. Ni tak harap semua hak bahagian tu, bagi mereka tu bahagian urus sudah lah. Mereka tu bahagian urus. Lepas tu hak bahagian mayang ni panggillah seorang tak apa dah. Kan gaduh ramai. Jadi kalau ramai cantik lah, tapi dah waktu tu Covid kan, takut Covid lagi, kena Covid mati pula.
Jadi panggil lah 2 orang sukarelawan ke nak duk mayang kan. Bagi duit. Nak dapatkan panggil saja ni berjuang ni. Hak orang urus boleh duit, orang tolong mayang boleh duit, pakat-pakat boleh duit. Waktu tu susah lega lah. Waktu susah lega. Ustaz-ustaz minta dah kerja tu. Kan boleh pergi surau masjid minta dah. Mengajak pun tak boleh. Tak. Dah tak boleh ngajak. Mereka apa geng kerja kerajaan tu tak kerja pun duit masuk. Kita tak pergi mengajak, melenggung saja. Nak goyang kaki. Tapi Tuhan bagi cukup juga. Tuhan bagi cukup juga. Itulah. Mereka tak mandi pun dah. Tak tahulah apa jawab lah. Payah cerita tu lah. Tak apa. Tak tahulah hak tu. Dia fatwa-fatwa pun ada tu kan. Mungkin fatwa ada kot, fatwa negeri ke apa kata tak payah mandi ke, padan dengan tayamum saja ke. Takut depa tayamum atas plastik tu yang takut kau. Hak tu yang risau. Tak tahu nak kata depa buat macam mana tu. Tu patut kena ada juga orang hak reti bab hukum hakam apa semua yang duduk bahagian urus tu. Nak tengok lepas ke tak lepas api ke apa. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi menurut huraian ulama rahimahullahu taala. Rahimahullah. Rukun sembahyang jenazah itu 7 perkara. 7 rukun sahaja. Sembahyang jenazah ni rukun dia tak banyak sangatlah. Dia ada 7. Kalau sembahyang biasa tu kita dah mengaji 13 rukun. Jadi dia nak habang dulu secara borong lah. Nanti dia akan detailkan rukun satu tu. 7 tu. Mana satu dia niat. Niat sembahyang jenazah ni kena jaga agaklah. Sembahyang jenazah ni dia fardu kifayah. Bila fardu kifayah, sembahyang fardu dia kena niat fardu. Tak niat fardu tak sah. Dan macam sembahyang 5 waktu kena niat fardu. Bukan tak boleh sedang atas sembahyang jenazah saja, tak boleh. Sembahyang fardu tu. Fardu kena sedang. Fardu kifayah kan ikutlah. Kalau tak kifayah tak apalah. Saja aku sembahyang atas ini mayat fardu kerana Allah Taala. Kita tak sebut tak apalah, maksudnya dalam hati kita tu kita kena sedanglah benda tu. Dia nak sedang ni kita kena reti. Kalau kita tak reti mayang-mayat ni, tak reti, tak pernah mengaji bab mayang-mayat apa semua, macam mana kita nak tahu, nak sedang benda tu? Tak boleh nak sedang pasal kita pun tak reti. Sebab tu yang mengaji tu kawan-kawan kita reti, kita tahu ni fardu, mayang fardu ni dia fardu kifayah, kena lintah fardu ni. Jadi bila kita reti macam tu, kita akan sedang kat tahap tu fardu. Tapi kalau tak reti nak sedang, tak sedang, buatlah orang takbir, kita pun takbir. Orang bagi salam, kita bagi salam. Janam gitu. Jadi apa nanti kita dia ada hurai lagi, tak apa nanti kita hurai lagi bab niat tu. Nombor 2, berdiri betul. Dia kena berdiri. Dia sembahyang fardu memang kena berdiri. Rukun sembahyang mayat. Rukun yang kata berdiri ni, berdiri untuk sembahyang fardu je. Sembahyang sunat dia bukan rukun. Sebab tu orang sembahyang sunat walaupun dia mampu untuk berdiri, dia duduk tak apa. Boleh, tak ada masalah apa. Cuma pahala dia tu separuh daripada orang yang sembahyang berdiri. Hak tu lah. Lagi kita nak buat solat sunat ba'dih insya. Tak lawak berdiri, nak duduk. Tak apa. Tapi kalau sembahyang fardu tak boleh buat itu. Kalau mampu berdiri dia kena berdiri. Macamlah sembahyang mayat, bila mampu berdiri kena berdiri. Kecuali kalau dah tak mampu buat tu lainlah. Kita pun tak boleh nak berdiri duduk atas kursi roda, orang tolak pi nak mayang pun. Nak bangkit berdiri apa, nak gagah-gagah apa, tak payahlah. Takbir ni duduk tu. Gitu. Nombor 3, bertakbir. Banyak mana? 4 takbir.
termasuk takbiratul ihram. Nah, 4 kali takbir. Nanti kita akan bincanglah. Dia ada masalah masbuk mayat-mayat apa dah? Masbuk dia mai lewat. Nah, mai lewat dia imam takbir 3 dah dia baru takbir. Dia ada cara dia nak buat tu. Nanti kita akan bincanglah satu-satu nanti. Mana? Pi mayang seorang-seorang tu apa? Depa habis tu kita mayang tak tengok ni angkat mayang. Tapi pahala besar tau mayang-mayang. Nah. Pahala tu Bukit Uhud tu pergi. Dah pi dah. Pergi. Jadi takbir termasuk takbiratul ihram 4 kali lah. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Ni dan takbir pertama lah. Nanti kita akan bincanglah baca surah Fatihah. Yang kelima, berselawat. Selawat atas Nabi. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Paling kurang lah tu. Lebih elok ada selawat Jibril lah. Ibrahimiyah Jibril pula dah. Selawat Jibril pula. Selawat Ibrahimiyah. Ni mau dengar kat Wahabi nah. Cari penyakit. Nah, selawat Ibrahimiyah lah. Nombor 6, berdoa untuk si mati. Nah, paling kurang Allahumma ghfir lahu. Itu paling kurang. Mak segar apa Allahumma ghfir lahu. Kalau hak perempuan Allahumma ghfir laha. Nah, kalau ramai mati Allahumma ghfir lahum. Gitu je. Pendek Nah, hak tu cara segarlah. Cara segar. Cara rajin nanti kita ajak. Dan memberi salam. Nah, bagi salam. Nah, bagi salam ni masuk dalam kata rukun juga. Masuk dalam kata rukun. Adapun berdoa kepada orang ramai apa semua tu lepas takbir 4 tu sunat. Nanti kita tengoklah depan ni. Nah, habis. Huraiannya rukun pertama niat. Wallahu a'lam. Dulu.